وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita muka surat 17 yang mana kita ada mendengar merajah untuk penjelasan permasalahan tempoh suci antara haid dan nifas, tempoh suci di antara nifas dan haid. Boleh kita tengok gambar rajah. Hak yang pertama ditulis 60 hari, lepas tu lebih daripada 60 hari. Okey, kalau yang pertama darah nifas 30 hari, suci 15 hari ke atas. Kalau tubik pula darah dalam tempoh 60 hari, maka darah hak tubik itu adalah darah haid. Okey, tengok gambar rajah tu. Yang keduanya darah nifas 30 hari, naqaq 10 hari. Sama naqaq tu bersih tu lah. Bersih 10 hari, tubik pula darah, maka darah tersebut darah nifas. Tapi dalam lingkungan 60 hari tu. Yang ketiga darah nifas 60 hari. Naqaq satu lahzah, sekejap aja, satu detik, tiba-tiba tubik pula darah, maka darah yang tubik pada hari yang kelebih daripada 60 tu adalah darah haid. Yang keempat keluar darah 70 hari tanpa berhenti, maka perempuan ini dihukumkan sebagai perempuan mustahadah. Selepas ini akan ada huraiannya. Okey je lah, benda hak yang kita hurai saat ni. Okey, kita buat kesimpulan sekali lagi. Tak apa, 2-3 kali khabar benda sama, tak apa. Okey, sekarang ni tempoh suci di antara nifas dan haid. Okey, nifas, haid, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya dalam lingkungan 60, yang keduanya selepas daripada 60. Okey, kalau dalam lingkungan 60 hari, darah nifas bererti keluar pula darah yang keluar pula kita nak hukumkan dia sebagai darah haid adalah dengan syarat tempoh berhenti 15 hari ke atas. Okey, boleh faham? Adapun kalau tempoh berhenti tak sampai 15 hari, maka darah yang keluar pula masih lagi dihukumkan sebagai darah nifas. Okey, boleh faham? Yang pertama. Yang keduanya 60 hari sampai ke 61 keluar lagi. Maka kata ulama kena tengok ada tak berhenti walaupun sekejap pada penghujung 60. Kalau ada berhenti walaupun sekejap, maka darah yang keluar pula dihukumkan sebagai darah haid. Tapi kalau tak berhenti, maka perempuan tersebut dinamakan sebagai perempuan mustahadah. Hukum dia akan datang, kita akan bincang. Baik, perbezaan antara haid dan nifas. Yang pertama haid, yang kedua nifas. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang nifas satu lahzah. Okey, itu perbezaan di antara haid dengan nifas. Yang kedua, sebanyak-banyaknya haid 15 hari, sebanyak-banyak nifas 60 hari. Perbezaan yang ketiga, kebiasaannya 6 atau 7 hari, kebiasaan nifas 40 hari. Yang keempat, bersangkut paut dengannya oleh balik iddah istibra'. Jadi haid ni bersangkut paut dengannya oleh balik. Maksudnya kalau perempuan tersebut keluar darah haid, maka itu menunjukkan dia telah balik. Dia alamat balik ada 3. Alamat balik ada 3. Alamatul bulugh 3. Alamat balik ada 3. Yang pertamanya tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Cukup 15 tahun laki dan perempuan. 15 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Cukup 15 tahun masuk tahun yang ke-16, maka dia balik dengan umur. Yang keduanya wal ihtilam. Asal makna ihtilam bermimpi. Tapi yang dimaksud dengan bermimpi di sini adalah keluar mani. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Cuma biasa berlaku kepada orang lelaki. Maka itu di antara alamat tanda dia balik. Yang ketiganya al-haidhu fil untha li tis'i sinin. Haid bagi perempuan ketika umur dia 9 tahun. Jadi haid, apabila seorang perempuan keluar darah haid, maka itu adalah alamat bahawa dia telah balik. Yang keduanya iddah. Iddah, tempoh masa yang tertentu yang perlu perempuan kena tunggu. Dia iddah, dia ada iddah talak dengan iddah wafat. Iddah talak dengan iddah wafat. Talak tu cakap Terengganu, bahasa Arab talaq, bukan talak, cakap Terengganu. Iddah talak, patut iddah al-wafat. Iddah talak, tengok kalau orang puan tu dok mari haid ataupun habis dah haid, iddah dia 3 bulan. Tak gitu. Yang keduanya perempuan yang mengandung, iddah dia apabila meletakkan kandungan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun.
Perempuan yang mengandung, perempuan yang bunting, perempuan yang hamil, iddah dia apabila dia meletakkan kandungan. Yang ketiganya, perempuan tu ada haid dan tidak mengandung, maka iddah dia wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, 3 quru. 3 quru maksudnya 3 kali suci menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Nak dikatakan suci mesti diselangi oleh haid. Jadi bermakna haid ni ada kaitan dengan iddah. Boleh faham? Yang ketiganya dipanggil istibra'. Istibra' ni memastikan rahim dia kosong, melepaskan rahim. Istibra' ni biasa diguna ketika seorang membeli hamba. Dia orang puang, dia halal kepada lelaki dengan salah satu daripada 2 perkara. Hak ni hak yang ikhtiar lah. Hak yang maksud pilihan kita lah. Yang pertamanya dengan berkahwin, yang keduanya dengan memiliki hamba. Tapi ada lagi hak yang halal, tapi hak tu bukan ikhtiar, wati syubhah. Wati syubhah halal, tak haram. Tapi wati syubhah dia tidak terjadi melainkan dengan tidak sengaja. Tukar masuk bilik. Baik, okey, tu wati syubhah. Okey, hak yang melalui ikhtiar kita, pilihan kita 2. Yang pertamanya melalui perkahwinan, yang keduanya melalui memiliki hamba. Seorang lelaki apabila dia beli hamba, maka dia boleh guna hamba tu. Cuma sebelum daripada dia guna, dia kena istibra'. Pastikan rahim hamba tersebut tidak mengandung hak yang sebelum daripada ni, sekali haid. Okey, itu makna istibra'. Istibra' ada kaitan dengan haid. Tidak bersangkut dengannya oleh hal-hal tersebut. Nifas tidak bersangkut dengan balik, tidak bersangkut dengan iddah, tidak bersangkut dengan istibra'. Maksudnya kalau perempuan keluar darah nifas yang keluar saat itu bukan alamat dia balik. Tapi orang puan yang keluar darah nifas adalah perempuan balik. Alamat balik dia adalah keluar mani sebelum daripada tu. Begitu juga tidak bersangkut paut dengan iddah. Sebab orang puan apabila dia bersalin, walaupun masih lagi ada darah nifas, maka dikirakan dia habis dah iddah dia. Boleh faham tak? Tok lelaki nak pergi atas hospital dah. Contoh aja, kita minta berlindung. Tok lelaki nak atas hospital dah, nyebalah atas kereta. Balah atas kereta, sampai hospital, aku hantar hospital, malah aku layang. Tok lelaki cerah tu. 5 minit lepas tok lelaki cerah, masuk labor room, beranak. Dia tubik sana tu boleh nikah dengan orang lain dah. Kabar kepok dia suruh cari orang lelaki lain, akak nikah lalu hospital. Jadi hak yang atas tok lelaki pertama, hak balik tok lelaki kedua. Boleh tak? Boleh. Sebab perempuan hak yang mengandung, iddah dia apabila meletakkan kandungan. Baik. Dan dia tidak terikat dengan istibra'. Yang kelimanya, ada gambaran berlaku pengguguran salat di dalam tempoh sekurang-kurangnya haid. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Dalam sehari semalam tu ada boleh gugur sembahyang. Tapi tidak ada gambaran berlaku pengguguran salat dalam tempoh sekurang-kurang nifas. Sebab tak ada sembahyang tu satu lahzah je waktu dia, tak ada. Panjang kan waktu sembahyang, sekurang-kurang nifas satu lahzah, 1 detik, 1 saat. Ada sembahyang 1 saat je waktu dia. Kira dengan negara kita lah. Kira negara hak yang kebiasaan lah. Tak ada. Daripada zuhur, waktu zuhur, berapa jam waktu zuhur? Waktu asar berapa jam? Waktu maghrib panjang juga. Waktu isyak panjang juga. Subuh pun panjang juga. Okey, jadi tidak ada gambaran berlaku pengguguran solat di dalam tempoh sekurang-kurang nifas. Sebab sekurang-kurang nifas satu lahzah. Okey, boleh faham situ ah? Okey, kita masuk dalam masalah yang baru, iaitu cara pengiraan darah yang putus-putus. Okey. Ana kena huraikan sini dulu, lepas tu kita baca balik apa yang disebut dalam buku. Okey. Sekarang ni aku asal saya. Dia bagus ni tu. Okey, tengok. Sekarang ni hari pertama orang tua keluar darah sampai ke hari yang kedua. 1 sampai ke 2. Maksudnya dia hari Isnin contoh. Pukul 8 pagi keluar darah sampai ke 8 pagi hari Selasa. Dia kurang. Jadi kurang sebanyak 24 jam. Sebagai contoh. Jadi hari kedua berhenti dah kau. Hari ketiga dah mari, hari keempat dah mari, tiba-tiba hari kelima mari belum. Keluar pun tak ada sini. Keluar 24 jam belum.
Jadi masalah ini sama dengan masalah yang kita cerita tadi. Benda masalah yang kita cerita tadi, ruang dalam padang tiba-tiba berhenti. Kalau dia cek ada maka perempuan saat itu dinamakan ataupun perempuan saat itu mengalami naqah nama dia. Ada wajib dia kena tunggu tempoh yang tertentu untuk dia sembahyang wajib. Bukan mesti dia kena sembahyang untuk dia masuk waktu sembahyang. Wajib dan dimana wajib pada dalam tersebut cukup ada 24 jam. Kita boleh faham. Ni berhenti. Kalau pulang puasa, ini dia kena puasa, nanti kena puasa, nanti kena puasa sebab tak ada. Okey, kita faham? Tiba-tiba hari yang kelima kedua boleh dapat sehingga hari yang ke-6 24 jam dah keluar dah. Apabila kedua boleh, maka dia kena berhenti pula. Kerana masih nanti dalam tempoh 10 hari. Faham tak? Dalam tempoh hari dia ulangi, dia kena berhenti. Kita kena tak disembahyang dah, tak puasa dah. Berhenti pula dia kena, maka kena mandi wajib, maka kena sembahyang sekarang. Okey, kita puasa balik dia ulang puasa. Okey. Sekarang ni tempoh ni nama dia naqah. Naqah di jedah-jedah satu hari. Ni dalam hari. Kalau yang tak tahu ni naqah ni nama dia naqah di jedah-jedah dalam hari. Boleh faham? Kalau ni satu je. Bukan yang berbeza. Kita tidak boleh kita kata dalam yang kedua dikirakan dalam hari baru melainkan kena ada perceraian 15 hari. Sekarang ni dalam tempoh 15 hari lagi dan lebih lagi daripada sebanyak-banyak tempoh hari. Boleh faham? Okey, bila begitu keadaan dia tempoh naqah di jedah-jedah hari yang pertama, kedua dan hari yang kelima yang ke-6 ni. Jadi hari yang ketiga, hari yang keempat, tiga yang kelima kan, bukan dalam 3 hari lah. Naqah dia ni, apakah hukum dia? Di sini ulama berselisih kepada dua pandangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Yang pertamanya nama dia qaul as-sahih. Yang keduanya nama dia qaul al-laqati. Ini hukum al-laqati. Qaul as-sahih dia perkataan as-sahbun, sahbun ni mana heret. Kalau tepat dah keluar agama, kita bagi hukum yang sama. Kita agak beri hukum sama. Walaupun dah keluar agama, kita hukumkan dia sebagai haid. Okey, sekarang ni hari pertama ini 24 jam. Tiba-tiba berhenti agama. Jadi bila orang yang berhenti agama ni dihukumkan haid juga. Boleh faham? Pening kita orang buat saja dia buat pening ni, apa saja buat payung ni. Ada cara mudah enggak? Tapi saja buat payung. Dia kan orang buat payung yang fikir pula. Okey? Jadi kita pergi sikit apa-apa. Okey, boleh faham tak? Okey, sekarang ni kita hukum dia sebagai haid mengikut qaul as-sahih. Dia kata timbul sahaja. Pada hukum kita berwajib sembahyang. Tidak begitu? Dan tadi kan semua sembahyang. Tidak begitu? Okey. Sekarang ni kita kena duduk. Letakkan kita berada dalam situasi. Apakah kita duduk sini? Tapi kalau cukup 24 jam, dia tidak. Dia tahu tak kalau dia akan keluar dia datang. Kau tahu katanya baik. Dia tahu, dia kata tahu besar kan dia. 2-3 hari akan datang. Dia tahu, tak kena mati pun tahu. Tidak begitu? Okey, apabila dia dah tahu, maka dia kena hukum secara zahir. Kalau tak ada, maka wajib dia kena sembahyang. Tiba-tiba keluar dalam pula. Jadi sini baru dia tahu bahawa sebenarnya tempoh yang adalah dikirakan sebagai tempoh hik juga. Okey, boleh faham? Bila dia tahu, keluar. Kadang-kadang orang ni dia fikir dah, tadi kata hukum ni, apa suruh sembahyang? Sebab kita hukum ni, sebab kita sampai sini dah. Faham tak? Masa kita sampai sini, kita tahu dah ni. Kita tahu, saja mula cara payung, cara mula mana tadi. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Kita jangan tengok orang wasiat dah, tengok orang sihat. Orang pun di sini, orang tidak ada orang ni. Lepas tu mungkin tu pula, mungkin dah terbiasa, mungkin. Tapi itu sebanyak, sebab asal ada beda. Tapi boleh faham? Cuma dia tahu pula bahawa di tempoh ni juga. Begitu saja, kedua pula akan datang. Sini baru datang. Faham tak? Sini baru dia tahu. Okey, bila dia tahu, maka dia sebanyak. Sah dan sebanyak dia tak sah. Tapi dapat pahala dan dapat. Dia sedap dapat sedap. Kerana dia buat sepada pengetahuan dia.
Okey, boleh faham? Puasa sah ikut qaul Syafi'i puasa sah. Apabila tak sah, wajib kena qada balik. Faham tak ya? Wajib kena qada balik. Boleh faham? Ha? Betul-betul? Okey. Nanti kita akan cerita banyak kan? Okey. Orang pun tanya, dah tempoh ni maksudnya boleh tak dia bersama dengan suami? Daripada segi hukum boleh. Daripada segi hukum boleh, sebab yang menghalang adalah darah. Tuan kata kan? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Betul? Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Okey. Mereka itu akan bertanya kepada Muhammad tentang haid. Mukamulah haid ini adalah benda yang kotor. Maka mu kena jawab perempuan pada ketika perempuan keluar darah haid. Haid benar darah. Jadi ketika tak ada darah, maka tidak ada haid. Okey kan? Selesai masalah. Ini dia panggil qaul as-sahbi. Yang kemudian dipanggil ada qaul laqati. Laqati ini mana putih. Hak yang tepat darah kita kutip tepat darah, hak yang tak ada darah kita kutip tepat tak ada darah. Jadi qaul laqati ini kutip. Maksudnya orang yang tetap dapat ni dihukumkan suci. Maksud dia dihukumkan suci, dia sembahyang besar, puasa sah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Mana pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i? Pandangan mu'tamad adalah qaul. Jadi kalau berlaku pada bulan Ramadan permasalahan ni, maka wajib kepada perempuan kena qada balik puasa kali puasa. Sebab ternyata keluar bulan darah, bahawasanya puasa dia jatuh di dalam waktu ni. Boleh faham? Dan boleh dapat orang nak ambil qaul laqati juga boleh. Boleh orang faham kita. Alhamdulillah boleh. Sebab kalau jadi orang faham pada puasa. Betul tak orang faham? Ada seorang yang menafikan orang faham pada puasa. Cuba tanya orang puan sekarang ni. Habis lagi kalau puasa ni. Dan habis lagi. Lu kakak Sya'ban, Ramadan. Bulan Sya'ban bukan sungguhlah ada lagi puasa. Jadi boleh tak orang ambil pandangan ni? Boleh, tak ada masalah. Tapi mana pandangan mu'tamad? Ada yang tak. Sudah qada balik puasa. Faham lagi? Dan pandangan mu'tamad, pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, qada balik puasa. Kerana dia tidak boleh dihukumkan suci, dicegah-cegah satu darah. Jadi ketika orang ni dapat baik, orang ni dapat baik, cegah dia juga mengambil hukum yang sama. Okey, boleh faham tak? Jadi wajib kena qada balik puasa. Kalau tak boleh qada, boleh jadi pandangan hendak. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad, ini pandangan dhaif. Ini pandangan dhaif. Lebih ihtiyat, lebih berhati-hati, lebih cermat di dalam kita melaksanakan ibadat adalah mengambil pandangan mu'tamad. Okey? Boleh faham situ? Hak yang anda mula ni, benda ni hak yang anda banyak faham ni. Jadi kita uraian sini, mudahlah cara kita nak faham sini. Katanya, mana pula? Cara pengiraan darah yang putus-putus. Ulama berselisih pandangan pada menetapkan cara pengiraan darah haid yang dicelahi oleh naqaq. Naqaq ni maksudnya bersih daripada darah. Perselisihan tersebut terbahagi kepada dua pandangan. Yang pertama pandangan as-sahab, maksudnya menarik, mengheret, tarik. Hak yang darah tu bagi kepada hukum hak yang keluar darah bagi juga kepada tempat hak yang tak keluar darah. Tu tarik, heret. Yang keduanya 19 sini. Iaitu dijadikan naqaq, maksudnya bersih daripada darah yang berada di celah-celah darah yang dalam tempoh 15 hari sebagai darah haid. Maka diheretkan hukum haid kepada naqaq di dalam tempoh 15 hari. Pandangan ini adalah pandangan mu'tamad. Okey, penjelasan cara pengiraan darah yang putus-putus menurut pandangan as-sahbi. Tengok hari yang pertama, hari kedudukan. Hari pertama 2 dan 3, 4, 5 sampai ke 9, 10, 11 sampai ke 14, lepas tu 15. Hari pertama keluar darah 6 jam. 6 jam darah. 2, 3 naqaq. Lepas tu hari keempat tu pula 8 jam darah. 5, 9 naqaq. Hari ke-10 7 jam darah. 11, 14 naqaq. Hari ke-15 8 jam darah. Maka hendaklah kita menghitung tempoh waktu darah dalam masa 15 hari. Yang pertama, jika sampai tempoh darah 24 jam maka darah tersebut adalah darah haid. Namun jika tidak sampai darah 24 jam maka darah tersebut adalah darah istihadah. Dipanggil juga darah fasad. Hal ini jelas daripada rajah di atas. Tengok, bilangan jam yang mana perempuan tersebut melihat darah di dalamnya 6. Hari pertama 6 jam. Hari keempat
8 jam, hari ke-10 7 jam, hari ke-15 8 jam. 6 campur 8 campur 7 campur 8 jadi bermakna 29 jam. Okey, maka darah itu adalah darah haid. Seperti itu juga tempoh naqah. Maksudnya tempoh naqah itu juga dihukumkan haid. Tempoh naqah itu juga dihukumkan haid. Okey, jelas Seterusnya, apabila dia telah melakukan solat, maka tidak sah solatnya dalam tempoh itu. Namun tidak wajib dia qada semula. Sah dak sembahyang? Tak sah. Faham tak lagi? Tapi dapat pahala, dapat. Kerana dia dapat pahala? Kerana dia telah buat sekadar pengetahuan dia. Faham tak lagi? Sembahyang sah tak? Tak sah. Boleh faham? Dosa tak? Dosa. Bukan wajib dia kena sembahyang. Boleh faham? Lepas tu wajib tak qada balik sembahyang? Tak wajib. Kerana sembahyang yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid dan nifas tak wajib qada. Boleh faham? Yang kedua, apabila dia telah berpuasa maka tidak sah puasanya. Puasa sah tak? Tak sah. Dan wajib atasnya qada semula puasa itu. Wajib dia kena qada balik. Puasa kena qada balik. Ini menurut pandangan dia As-Sahabi. Dan pandangan ini adalah pandangan mu'tamad. Okey, boleh faham Okey, yang keduanya pandangan al-laqt, memungut ataupun mengumpul. Itu makna al-laqt, iaitu dikumpul waktu-waktu darah dan dikirakannya sebagai darah haid. Manakala waktu naqah pula dikirakan sebagai suci. Waktu naqah dikirakan suci. Lepas tu waktu haid keluar darah baru dikirakan haid. Jadi kalau mengikut pandangan yang kedua, sembahyang dia sah, puasa dia sah. Tak perlu dia qada balik dah puasa. Mungkin orang puang tahu belaka. Dan ada sebahagian orang lelaki tak tahu ke ada orang tak tahu. Orang puang kalau dia keluar darah haid tak boleh dia sembahyang, tak boleh dia puasa. Ni tahu belaka. Cuba wajib dia kena qada balik puasa, adapun sembahyang tak wajib qada. Ni pandangan yang disepakati oleh ulama. Alasan dia alasan dia kerana itu adalah ketentuan daripada agama, ketentuan daripada syarak. Ketika mana ada seorang perempuan mari bertanya kepada Aisyah. Dia katakan kepada Aisyah, "Ma balul haid taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah?" Kenapa kau perempuan yang haid kena qada balik puasa tapi sembahyang tak perlu qada dah? Apa kata Aisyah? "Aharuriyatun anti?" Adakah kamu ni daripada puak Khawarij Haruriyah? Ya, Haruriyah ni ada satu kawasan, satu daerah di negara Iraq. Yang mana di daerah tu adalah tempat puak Khawarij. Ya, puak Khawarij adalah puak yang memang cukup kerah. Mengkufurkan orang kerana melakukan maksiat. Sehingga Kang Sayyidina Ali dia kufur. Dia hukum kufur. Dia guna ayat Quran, "Inil hukmu illa lillah." Tidak adalah hukum melainkan milik mutlak bagi Allah. Tiba-tiba Sayyidina Ali bagi hukum dipanggil ada istilah tahkim. Melantik seseorang menjadi hakam untuk di antara dia dengan Muawiyah. Tiba-tiba orang tu jatuhkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terima sebab Sayyidina Ali yang melantik dia. Dia kata Sayyidina Ali dia ketika dia jadi pemimpin tiba-tiba diikut hukum yang diletakkan oleh manusia. Sedangkan Allah Ta'ala kata inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukuman melainkan milik bagi Allah. Jadi dia dia tolak hukum Allah. Milik mutlak bagi Allah. Lepas tu dia pun baca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turun, maka mereka itu adalah orang yang kafir. Sayyidina Ali kafir. Mengkufurkan sahabat, menantu Rasulullah. Allah Rabbi, sahabat orang yang cukup hebat, dikufur oleh Khawarij. Khawarij, kita jangan ingat orang yang jauh daripada agama, bukan. Orang yang kuat dengan agama, orang yang kuat dengan sembahyang, orang yang kuat dengan ibadat. Khawarij. Tapi bukan kesalahan kuat ibadat, bukan. Tapi kesalahan daripada sudut i'tiqad. Kuat ibadat bagus. Jadi ketika ada seorang perempuan mari tanya Aisyah, "Kenapa kau perempuan yang haid kena qada puasa tapi tak perlu qada sembahyang?" Lalu tu Aisyah kata lagu mana? "Aharuriyatun anti?" Mu ni puak Haruriyah ke? Duk tanya nak qada belaka ke? Jadi hok kuat-kuat ibadat sangat ni puak Haruriyah, puak Khawarij. Lalu tu kata perempuan tersebut, "Lastu bi Haruriyah, aku bukan Haruriyah, walakinni as'al." Aku nak tanya je. Apa kata Sayyidina Ali, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata sesungguhnya haid tu memang kena kami. Di zaman Rasul memang kami keluar darah haid. Tapi fakunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat. Kami Rasul suruh
qada balik puasa, kami Rasul tak suruh qada sembahyang. Jadi yang membezakan di antara puasa dengan sembahyang adalah ketentuan yang ditetapkan oleh agama, oleh syarak. Okey, boleh faham Cuma hamba nak sebut juga satu masalah di antara masalah penting, walaupun tak ada dalam perbahasan kita tapi ada kaitan juga sikit. Masalah orang puang apabila dia keluar darah dari sembahyang dan tak wajib dia qada sembahyang tersebut, macam mana dia qada balik? Cuma ada satu masalah yang mungkin sebahagian daripada orang tahu dan ramai orang tak tahu adalah kalau sekiranya darah tu berhenti pada waktu yang kedua, yang mana waktu kedua tu boleh jamak dengan waktu pertama, maka wajib perempuan kena sembahyang yang kedua serta sembahyang yang pertama. Boleh faham tak orang puan? Okey, sekarang ni kita kena faham masalah jamak dulu. Kita sembahyang yang boleh jamak Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Kalau sekiranya perempuan berhenti darah dalam waktu Asar, maka wajib dia kena sembahyang Asar, lepas tu wajib juga dia kena sembahyang Zuhur. Kalau waktu berhenti dalam waktu Isyak, wajib dia kena sembahyang Isyak, wajib dia kena sembahyang Maghrib. Boleh faham ke tak? Orang puan faham tak? Biasa tahu tak umur ni? Tahu? Oh, tahu belaka, alhamdulillah. Bagus juga tahu. Okey, faham Tapi kalau berhenti darah dalam waktu pertama, jelas waktu kedua kena sembahyang sebab tak ada darah. Okey, boleh faham? Kalau berhenti dalam waktu Maghrib, jelas waktu Isyak kena sembahyang sebab tak ada darah. Ni kalau berhenti dalam waktu Asar, sembahyang Asar wajib, sembahyang Zuhur wajib. Berhenti dalam waktu Isyak, sembahyang Isyak wajib, sembahyang Maghrib juga wajib. Sebab dia wajib. Apakah alasannya? Okey, alasan dia, ni pandangan majoriti ulama, dan pandangan sebahagian daripada sahabat, di antaranya Abdul Rahman bin Auf. Di antara sahabat yang berpandangan dengan pandangan ni adalah Abdul Rahman bin Auf, dan majoriti pandangan mazhab, ulama mazhab, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Majoriti ulama, kalau sekiranya orang puang tu berhenti darah dalam waktu yang kedua yang boleh jamak dengan waktu pertama, maka dia kena semayang wafat ni, kena semayang juga ni. Okey, boleh faham Alasan dia Alasan dia kerana dua sembahyang tersebut, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, adalah satu waktu ketika ada keuzuran. Boleh faham tak? Satu waktu ketika ada keuzuran. Benda keuzuran, orang yang bermusafir. Keuzuran, musafir itu adalah satu keuzuran. Yang bila seorang itu bermusafir, cukup syarat dia, maka dia boleh sembahyang Zuhur di dalam waktu Asar. Jadi kita sembahyang Zuhur dalam waktu Asar, bukanlah kita qada sembahyang Asar Zuhur dalam waktu Asar, bukan bagi orang musafir, Zuhur dengan Asar adalah satu waktu, Maghrib dengan Isyak adalah satu waktu. Okey, boleh faham? Ketika mana Zuhur dengan Asar adalah satu waktu, pada ketika uzur, maka lebih aula lagi. Ni panggil qiyas aulawi. Lebih aula lagi dua sembahyang tu satu waktu ketika darurah. Ketika mana darurah? Ketika seorang perempuan suci dalam waktu yang kedua. Okey, boleh faham ke tak? Ke tak faham? Sekali lagi Sekali lagi. Sekarang ni Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak satu waktu ketika ada keuzuran. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dua keuzuran yang menggabungkan dua waktu. Yang pertamanya keuzuran bermusafir, yang keduanya keuzuran hujan. Kita ada sembahyang jamak kerana hujan. Okey, boleh faham? Boleh faham Baik, jadi Zuhur dengan Asar adalah satu waktu bagi orang yang ada keuzuran. Benda keuzuran bermusafir. Ketika kita sembahyang Zuhur dalam waktu Asar, ataupun bahasa kita jamak takhir, adakah kita saat itu qada sembahyang Zuhur dalam waktu Asar? Tak, kita sembahyang tunai. Dan sembahyang tunai mana sembahyang dalam waktu Asar? Sembahyang Zuhur dengan Asar satu waktu. Okey, boleh faham? Satu waktu ketika ada keuzuran. Maka lebih aula lagi dia satu waktu ketika darurah. Mana ketika darurah? Ketika perempuan suci di dalam waktu yang kedua, wajib juga dia kena sembahyang yang pertama. Sebab masih lagi dikirakan ada waktu zuhur. Okey, boleh faham tak? Masih lagi dikirakan ada waktu zuhur. Boleh faham? Ke pening? Boleh faham Mana nampak tak angguk belaka Orang puan faham tak? Orang puan faham. Yang penting orang puan je faham. Orang lelaki tak faham biar. Dan faham Boleh Okey, boleh. Baik, selesai. Okey. Ana buat ada nota nombor 1 tu, awak nota kaki tu. Okey, di situlah bermula. Ana buat permasalahan naqaq. Naqaq di dalam permasalahan haid menurut mazhab Syafi'i ialah bersih daripada darah. Tak ada darah tu panggil naqaq.
Yang mana apabila seorang perempuan memasukkan kapas ke dalam faraknya, maka dia dapati kapas tersebut putih, tidak ada apa-apa kesang darah, termasuklah warna keruh. Okey, dia warna darah dia ada 5. Warna darah ada 5. Ini menurut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertamanya bahasa Arab darah aswad, hitam. Yang keduanya ahmar, merah. Yang ketiganya asfar, kuning. Yang keempatnya bukan. Yang ketiganya ashqar, pegang. Yang keempatnya asfar, kuning. Yang kelimanya akdar, keruh. Keruh ni maksudnya macam kita tengok air yang campur dengan seluruh. Okey, itu warna keruh. Okey, itu 5 warna darah. Hitam, lepas tu merah, pegang. Pegang itu warna pegang ah. Pegang ni tidak warna pegang. Pegang ni bukan kuning sangat, bukan merah sangat. Di antara merah dengan kuningnya. Pegang. Yang ketiganya, yang keempatnya kuning, yang kelimanya keruh. Okey, ni warna darah. Selagi dia maksud warna hitam ni adalah bukan mesti warna hitam. Tapi kalau masih lagi ada garisan warna hitam, dikirakan warna hitam. Masih lagi ada garisan warna hitam, maka dikirakan warna hitam. Darah tu campur ada merah atau ada hitam, tapi ada garisan hitam. Orang pun faham masalah dia, orang lelaki mungkin tak faham. Dia ada tengok di tuala wanita, ni tisu contoh. Tuala wanita tu ada benda garisan hitam, maka masa dihukumkan sebagai darah warna hitam. Okey, warna darah dia terbagi kepada 5. Ini menurut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, berpandukan kepada hadis Aisyah. Yang mana di zaman Rasulullah, perempuan dia bawa tuala wanita pergi jumpa dengan Aisyah. Nak tahu haid tak dia, haid tak dia. Faham tak dia? Tapi bukan dibawa tunjuk depan ramai jalan ni, bukan gitu. Dia bawa pergi tunjuk kepada saya, sama-sama dia, kenapa sama-sama dia? Aisyah Ummul Mukminin, ni haid tak dia. Apa kata Aisyah? La ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Jangan gaduh sehingga mu nampak warna putih terus, tak ada sikit pun warna darah. Maka daripada hadis inilah menurut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, warna kuning dengan warna keruh masih dikirakan warna darah haid. Warna darah haid. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Ummi Atiyah, yang mana kata Ummi Atiyah, seorang sahabat Rasulullah, sahabiah, dikatakan kunna la na'uddu sufrata wal qudrata syai'a. Dulu kami tidak kira pun kuning dengan keruh sikit pun. Maksudnya kuning dengan keruh kami tidak kira daripada darah haid. Jadi pada zahirnya hadis yang diriwayat daripada Ummu Atiyah bercanggah dengan hadis yang diriwayat oleh Aisyah. Ummu Atiyah kata kuning dengan keruh bukan warna darah haid. Aisyah kata, "Dok, mu tak boleh gaduh, jangan gaduh sehingga tak ada putih sepu dah." Faham tak ya? Maksudnya tak ada warna langsung. Maka sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dia melihat bahawasanya Aisyah adalah isteri Rasulullah. Aisyah orang yang lebih mengetahui kerana dia hidup di dalam rumah Rasulullah, maka perlu diutamakan hadis Aisyah. Ada sebahagian yang lain dikata sebenarnya hadis Ummu Atiyah boleh juga diguna. Boleh juga diguna ketika mana? Ketika seorang perempuan melihat kuning dengan keruh selepas daripada waktu dia suci. Maksudnya keluar darah haid, suci, tiba-tiba pula kuning dengan keruh, maka ketika itu barulah dikirakan kuning dengan keruh sebagai darah istihadah. Okey, boleh faham? Kerana di sana ada hadis yang diriwayat, banyak pula hadis dah. Okey, kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Kata Ummu Atiyah, riwayat Imam Abu Daud ada tambah ba'da tuhri. Dia panggil ada ziyadah. Kalau kita belajar dalam ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ziyadatu thiqati maqbulah. Thiqati maqbulah. Tambahan perawi yang thiqah diterima. Okey, ziyadatu thiqah maqbulah. Penambahan daripada perawi yang thiqah boleh diterima. Jadi dalam riwayat Imam Abu Daud kata sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak kira kuning dengan keruh selepas daripada suci sedikit pun. Okey, boleh faham lah? Yalah, banyak sangat takut ingat. Kita pergi kepada kesimpulan. Warna darah ada berapa? 5. Hitam, merah, keruh. Keruh ni macam koko yang campur dengan air, campur dengan seluk warna. Air hujan. Tak kita tengok ah. Orang lelaki takut tak kenal, kita tengok lagi. Orang puan dia kenal dah kok. Okey, boleh faham ah?
Darah yang paling kuat hitam. 2 merah, gitulah ikut turutang dia. Naqa' ni maksudnya naqa' ni adalah yang mana apabila seorang perempuan memasukkan kapas ke dalam faraknya, maka dia dapati kapas tersebut putih. Tidak ada apa-apa kesang darah, termasuklah warna keruh. Okey, boleh faham? Macam kita cerita tadi, kalau masih lagi ada warna dalam, kalau dia cek, apa tahulah cara ceknya. Masih lagi ada darah, walaupun dah keluar pada tuala wanita, maka dihukumkan perempuan tu masih lagi ada darah. Allah Rabbi, orang lelaki payuh kalau mikir, bukan tak ada pada orang lelaki. Cuma ada contoh yang paling mudah. Orang lelaki, siapa biasa darah hidung? Kita yang biasa darah hidung, biasa tak darah hidung? Kadang-kadang darah hidung kita ni tubik palu, neleh sini. Jilat, warna masing. Dah, rupanya darah. Dah biasa, inguh je jilat gitu je. Masing, tengok, tubik darah tak setara. Okey, itu darah tubik sampai luar. Dan ada juga darah hidung, tapi darah tak tubik palu. Tapi kalau kita cek, ada. Nak ya? Okey, begitu juga orang perempuan. Kalau keluar darah, dah tubik di tisu, dah tubik di tuala dia, tapi kalau dicek ada, maka dikirakan masih lagi ada darah. Kalau cek tak ada dah, maka tak ada darah. Okey, orang lelaki faham dah? Contoh darah hidung. Kadang-kadang darah hidung tubik luar, tak akan kesak Allah. Kadang-kadang tak ada keluar, tapi kita cek, ada lagi darah, cek lagi ada darah. Api jari kita, hujung dah masuk ibu jari kaki. Ada lagi darah. Okey, boleh faham? Boleh faham Okey, naqa' ni tak ada langsung, cek pun tak ada. Usah kata tubik luar, dalam cek pun tak ada. Orang puan? Orang puan buta. Satu soalan. Dah kita warna darah ni, warna dia kena tengok. Orang buta ni mana boleh tengok? Sudahlah. Nak buat warna Okey. Kalau terjadi perkara tersebut kepada perempuan buta, kita ingat fattaqullaha mastata'tum. Mu kena takut kepada Allah sekadar mampu kamu. Sekarang ni ada tak kemampuan bagi orang yang buta, tanya orang warna dia? Ada lagi kemampuan. Kalau ada tok lelaki, tanya tok lelaki. Kalau tak ada tok lelaki, tanya kakak, tanya mak warna benda ke? Mak kata warna lagi ya. Dan kalau tak ada adik lelaki, pergi khabar adik lelaki, tapi yang khabar darah benda. Jaga kau. Muruah. Ni ada warna tak dia ni? Ada darah tak dia sikit Ada warna tak? Orang kata, tak ada dah, putih dah. Okey, baik. Ada lagi yang. Okey, maka dikirakan darah haid. Okey, boleh faham Jelas Kata Rasulullah, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku suruh kamu sesuatu benda, maka kamu kena datangkan sekadar mampu kamu. Jadi masih lagi dalam kemampuan perempuan untuk mengetahui warna tersebut. Okey, boleh faham? Ikutlah cara lagu mana pun. Jangan dalam Facebook pula. Keluar dah darah. Tak faham. Ke tak faham? Tak faham. Yalah, tak faham tak apa. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada dia. Baru faham? Lambat. Orang sampai ke mamang dah. Okey, Imam Nawawi dalam kitab Majmu', di dalam kitab Rawdatul Talibin menyebut, okey, dalam kitab Rawdatul Talibin, di antara kata kitab Imam Nawawi, muka juzuk yang pertama, muka surat 163, Imam Nawawi kata lagu mana? Wan naqa'u an yasira farjuha bihaitsu law adkhalatil qutnatu la kharajat bayda'a fa hadha ad-dabt huwa alladhi dhabatahu al-imam asy-syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu fil wasyuyukh ats-tsalatsah. Maksudnya naqa' itu ialah farak perempuan. Sekiranya dia memasukkan kapas, nescaya keluar kapas tersebut putih. Tak ada benda, tak ada warna benda. Penetapan makna naqa' ini adalah penetapan yang telah dibuat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam kitab dan juga penetapan syekh-syekh yang 3. Dia ada dalam mazhab Imam Syafi'i, dipanggil asy-syuyukh ats-tsalatsah. Baik. Apabila terjadi naqa', bersih daripada darah, dicelah-celah sekurang-kurang darah haid hinggalah sebanyak-banyak haid, daripada dicelah-celah sekurang-kurang darah haid sehingga sebanyak-banyak haid, maka tempoh naqa' itu juga dikirakan sebagai tempoh haid menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Tadi kita sebut qaulu as-sahbi, ingat tadi. Okey, dalam kitab Mughni al-Muhtaj menyebut wal azharu anna an-naqa'a baina dima'i aqallil haidhi fa aktsara haidun. Pendapat yang azhar, pendapat yang lebih zahir daripada sudut dalil lebih kuat, bahawa naqa' dicelah-celah sekurang-kurang darah haid hingga sebanyak-banyak haid adalah darah haid. Dicelah sekurang-kurang, dicelah 24 jam.
Dia celah sebanyak-banyak darah haid sampai ke 15 hari 15 malam. Kalau ada naqak di celah tu, dihukumkan haid menurut pandangan muktamad. Okey, sebenarnya hak ni boleh baca sendiri. Ana buat contoh untuk lebih mudah memahami permasalahan ini, saya sebutkan contoh. Zainab. Kalau ada orang puang nama Zainab, jangan perasan. Hak ni contoh sahaja. Zainab keluar darah dari pukul 8 pagi Isnin hingga pukul 10 pagi Rabu. Okey, 8 pagi Isnin hingga 10 pagi Rabu. Jadi ni 2 hari. Isnin, Selasa, Rabu 3 hari.
Gua tu mari mula dalam tak? Tenang. Dia takut-takut dan bagi mula dia dapat menghidang. Asal gua di pas banyak. Jom. Dia faham? Kerana perempuan mutahayyirah akan datang, kita akan bahas masalah perempuan mutahayyirah. Wajib mengerjakan solat dan puasa walaupun darah sedang keluar. Betul tak gitu? Okey, mungkin ada hak yang biasa belajar dah, ada hak yang tak biasa belajar lagi. Hak yang biasa belajar dah. Perempuan mutahayyirah wajib sembahyang ke tak? Wajib sembahyang. Betul tak gitu? Wajib tak puasa? Wajib puasa. Darah ada tak? Darah ada. Darah ada, wajib dia sembahyang, wajib dia puasa. Baik. Dapat apa wajib dia sembahyang, wajib dia puasa, darah ada? Sebab tidak diyakini darah tersebut darah haid. Dah kalau darah ada tapi tidak diyakini haid, wajib dia sembahyang, wajib puasa. Dah kalau tak ada darah, takut-takut mari darah, lebih lagi wajib sembahyang, wajib puasa. Boleh faham? Boleh faham tak alasan? Faham tak apa? Faham lagi? Allah Rabbi. Lepas tu anak urat panjang lebar saat itu. Baru anak mari perkataan yang sebut dalam kitab. Okey, apa yang saya jelaskan, saya ni anak dah jelaskan di atas, sebenarnya ia adalah apa yang disebut di dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Apa tu yang disebut dalam kitab fiqh. Ada nakal beberapa kitab. Kalau ada nakal banyak lagi. Kitab yang boleh ada nakal, cuma ada nakal 3 kitab saja, kitab lama. Yang pertama, tengok antara kitab fiqh yang menyebut hal tersebut. Yang pertama kata masalah ni wujud khilaf. Tak ada khilaf. Apabila naqa, wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena puasa. Itu amilat amalat tahirat. Dia kena mesti mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan yang suci bila khilaf, tanpa ada khilaf. Okey, baca sendiri tu. Kita ambil yang kedua pula di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ana sebenarnya banyak kitab sebelum daripada Fatul Muhtaj ana buat, ana terjemah. Tapi anda pilih, biarlah, takut banyak sangat tak dalam buku ni. Kitab ni banyak sangat. Anda pilih 3 kitab aja. Anda pilih kitab Tuhfatul Muhtaj, sebenarnya ada tujuan. Kerana orang yang tersilap memfatwakan masalah ni, diletak dikata sila rujuk kitab Tuhfatul Muhtaj. Apabila dikata sila rujuk kitab Tuhfatul Muhtaj, kita pun ambil kitab Tuhfatul Muhtaj, kita khabar dia sebenarnya apa yang dia faham tu silap. Okey, boleh faham tak? Mungkin orang yang baru siapa tak tahu sebab dia ustaz cerita benda. Ana kata sebenarnya hak ni adalah kesimpulan daripada ana memperjelaskan ada satu fatwa yang tersilap di dalam menentukan permasalahan nakak perempuan. Boleh faham tak? Hak ana cerita tadi tak? Lepas tu biar ana sebut siapa hak yang orang hak yang di dalam ni. Apabila ana sebut, patut adalah orang komen ana kata semoga Allah Taala memperbetulkan kesalahan kita dan dia. Lepas tu harap-harap penulisan ni sampai kepada dia. Apabila ada anak tulis harap-harap penulisan ni sampai kepada dia, ada seorang sahabat anak, nama dia Ustaz Nazmi. Dia ada hadir hari ni. Kita sebut live pula. Tadi kau dah ingat. Biarlah sebut ya live lah. Okey, Ustaz Nazmi dia pun hantar kepada badang tersebut. Dia tolong hantar kepada bahagian tersebut yang tersilap. Badang hak yang mempunyai autoriti dalam mengeluarkan fatwa. Atau bila respon yang pertama, mungkin dia tidak baca habis benda hak yang anda buat. Lepas tu dia pun khabar balik. Khabar gini. Lepas tu Nazmi pun atau pula kanan. Anda pun cuba jawab, bukan anda jawab sendiri. Lepas tu Nazmi atau kali kedua, hak yang anda jawab balik. Lepas tu barulah dia memberi pengakuan bahawasanya memang dia tersilap. Okey, boleh faham? Boleh faham? Tapi mana Allah Rabbi, anda ada khabar. Cuma secara jelasnya memang orang yang berjiwa besar. Majlis fatwa itu tersebut memang yang berjiwa besar.
ketika ada orang yang menegur dia, tiba-tiba dia tengok memang salah betul yang dia buat, salah, dia betul balik. Faham tak? Dan kita kena ingat bahawasanya setiap manusia tidak terlepas daripada kesilapan. Orang yang bebas terselamat daripada salah dan silap adalah Nabi, kerana Nabi dan Rasul adalah orang yang maksum. Sehingga kan Imam Malik kata lagu mana, kulluna yuraddu yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap di kalangan kita diambil pandangan dia dan ditolak pandangan dia, melainkan tuang kepada kubur ni, yakni Rasulullah. Tidak ada siapa yang tersilap yang bebas daripada melakukan kesilapan. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang rujuk kembali apa hak yang dia tersilap, kerana ini bukan hal peribadi tapi ini adalah hal agama. Baik, Allah Rabbi. Okey, boleh faham jadi kita nak urus sebab benda kita duk cerita dia sebenarnya kita cerita pada peringkat permulaan, dan masalah ni baru lagi. Benda saudara Nazmi berapa lama mana masalah ni? Berapa hari baru? Siapa dah seminggu ke lebih? Seminggu. Baru lagi masalah ni. Okey ya? Jadi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata wa kadza fil inqita' bi an kanat law adkhalatil qutnata kharajat bayda'a naqiyah fayalzamuha hina idin iltizamu ahkamit tuhri. Baca sendiri orang Arab, dia baca Melayu pula. Seperti itu juga pada ketika berhenti darah, iaitu sekiranya dia memasukkan kapas nescaya keluar kapas itu putih bersih, maka wajib atasnya pada ketika itu beriltizam dengan hukum-hukum suci. Kemudian jika kembali semula darah sebelum 15 hari, maka hendaklah dia meninggalkan hukum suci itu. Maksudnya kena tak boleh sembahyang dah, tinggal balik hukum suci. Manakala jika berhenti semula darah, maka hendaklah ia mengerjakan semula hukum suci itu. Okey, betul tak yang kita kebas ni? Betul tak yang kita kebas ni? Tengok darah, tak boleh sembahyang. Berhenti darah, kena sembahyang. Tubik mula darah, tak boleh sembahyang. Okey, betul tak yang disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj lagu tu? Boleh baca sendiri ya, terjemuh ada. Kalau yang pada bahasa Arab, tengok bahasa Arab. Baik. Seperti inilah sehingga berlalu 15 hari. Maka pada ketika itu dikembalikan setiap satu kepada tempatnya yang akan disebutkan. Akan datang kita akan cari kalau sekiranya melebihi 15 hari. Yang kedua, yang ketiga, nak bagi satu lagi kitab dalam kitab Najmul Wahhaj, juzuk yang pertama muka surat 511 menyebut wala khilafa. Okey, mana la khilaf? Orang bahasa bahasa Arab. La khilaf, mana la khilaf? Tak ada khilaf. Mana tak ada khilaf? Sepakat ulama. Ketika mana kitab-kitab muktabar kata sepakat, tiba-tiba kita kata ada khilaf, itu adalah satu kesalahan. Mana kata la khilaf? Tak ada khilaf. Tidak ada khilaf bahawasanya perempuan pada hari naqah itu dia perlu mengerjakan pekerjaan perempuan-perempuan yang suci. Kerana darah mungkin tidak akan kembali semula. Okey, betul tak alasan yang kita kebut tadi? Betul tak? Kerana mungkin darah itu tidak akan kembali semula. Namun apabila darah kembali, maka kita ubahkan hukum tersebut. Kalau mari mula kita ubah balik tak boleh sembahyang balik Okey, jelas tak? Okey, anak nak puas hati lagi. Kan nak puas hati. Oleh kerana kita kritik, kita gaya dah. Kritik mesti kita kena buat mari sandaran. Okey, boleh faham? Okey, saat ni kitab lama. Kita buat mari kitab baru pula. Anak buat mari 2 kitab baru. Sebenarnya 3. Ada banyak lagi kitab baru, tapi ana malas nak terjemah. Sebab ana waktu ana memang cukup sempit, jadual padat. Allah Rabbi. Orang yang duduk, orang yang rapat dengan kita, dia tahulah jadual kita padat. Memang padat sungguh. Jadi tak ada nak terjemah, tapi terpaksa juga. Okey, antara kitab yang membahaskan secara khusus fiqh darah wanita menurut pandangan mazhab Syafi'i yang dikarang oleh sebahagian ulama mu'asarah, ulama masa kini, yang menyebut permasalahan di atas, yang pertama adalah kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid wal Nifas wal Istihadah ala mazhab Imam Asy-Syafi'i. Boleh tengok halaman 27, karya Dr. Syekh Abdul Rahman bin Abdullah As-Saqaf, seorang ulama daripada Yaman. Kitab ni dihadiah kepada anak oleh Ustaz Imam. Betul tak Ustaz Imam? Ustaz Imam hadiah kitab ni ke kitab yang kedua? Semua kitab ni orang hadiah belaka kanan.
Tu dah kitab ni. Ustaz Imam dia hadiahkan tau. Ustaz Imam dia baru balik Mesir, dia beli kitab tu, dia hadiahkan tau. Kebetulan kitab tu ada. Hamba pun buka. Oh, kebetulan ada benda yang kita nak bahas. Dok baca sebelum ni, buka ada. Tulis. Okey, kitab yang kedua. Dikatakan ni, tidak ada khilaf bahawasanya apabila seorang perempuan melihat naqab maka wajib atasnya mandi. Kita ada khilaf. Kitab yang kedua, kitab Risalah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Kitab ni siapa? Ustaz Imam juga. Fantastik. Ustaz Imam juga bagi kanan. Kitab ni. Baik. Dia katakan ni, bahawasanya perempuan yang sudah biasa datang baca sendiri. Rasa habis tenaga dah tak? Suka baca sendiri. Okey, sekarang ni jelas tak benda yang anda cerita? Jelas tak anda cerita? Jadi lepas daripada ni, kalau sekiranya ada orang kata apabila perempuan berhenti darah maka tidak boleh dia mandi lagi, tidak boleh dia sembahyang, bahkan kena nanti dalam tempoh yang tertentu, kita yakin tak perkataan tersebut, pandangan tersebut salah? Yakin tak? Yakin tak? Alasan yang pertama adalah orang puan tak boleh sembahyang kerana benda ada darah. Sekarang ni ada tak darah? Tak ada darah. Tak takrih dia. Dan mujibillah, darah kebiasaan. Dah ada darah tak sekarang ni? Tak ada. Dah apa kena tunggu-tunggunya. Okey, boleh faham? Okey, itu alasan yang boleh kita mikir, hak dapat. Hak yang disebut dalam kitab, anda datangkan 5 kitab di sini. Siap dengan muka surat, boleh rujuk kitab tersebut. Okey, boleh faham Okey. Jelas sekali daripada petikan-petikan ibarat kitab di atas bahawa tidak ada khilaf di kalangan ulama fiqh bahawa perempuan yang kali pertama terjadi naqab di celah cerah darah haid itu wajib mengambil hukum suci dalam tempoh naqab itu. Okey, boleh faham? Kali pertama terjadi naqab di celah cerah darah haid, ia boleh terjadi kepada perempuan yang kali pertama datang darah haid dan boleh terjadi kepada perempuan yang pernah datang haid. Ini di antara benda yang tersilap. Dia punca daripada silap sini. Dia faham silap, faham sini, akhirnya tersilap menjatuhkan hukum. Okey, gini. Tengok sekarang ni masalah darah yang betul-betul yang kita cerita ni, dia boleh berlaku kepada perempuan mu'tadah, boleh berlaku kepada perempuan mu'tadah. Orang faham tidak biasa sebut dengar ni, nak tahu dia pun mu'tadah. Ni istilah mu'tadah, maksudnya mu'tadah perempuan yang kali pertama datang ni. Okey, itu maknanya mu'tadah. Maksudnya kali pertama, sebelum ni dah pernah lagi datang. Ini kali pertama. Okey, boleh faham? Mu'tadah daripada perkataan adat dia, enam dah datang di sebelum. Okey, boleh faham? Mu'tadah dengan mu'tadah. Mu'tadah perempuan kali pertama datang ni, mu'tadah perempuan yang biasa dah mari. Baik. Okey. Kalau masalah mu'tadah adalah dia kata saja mu'tadah memang wajib kena sembahyang, tapi masalah mu'tadah dia punca daripada silap sini. Sebenarnya yang permasalahan naqab yang wajib kena sembahyang ni boleh berlaku kepada mu'tadah dan boleh berlaku kepada mu'tadah. Bukan hanya berlaku kepada mu'tadah. Okey, kita ambil mu'tadah. Contoh lagu mana? Perempuan ni biasa mari haid sebelum ni 7 hari. 7 malam biasa sebelum ni. 7 hari tadi pertama sampai ada tidur ada semua lah. Sampai 7 hari. Okey, itu kebiasaan. Tiba-tiba pulang ni mari 2 hari, okey kita guna cara yang sama. Darah putih. Darah putih. Bulan ni sebelum ni dah pernah jadi ni. Sebelum ni 7 hari. Bulan ni lebih 2 hari berhenti darah. Dia kata mana? Dia kata ni kan perempuan mu'tadah, dia kena ambil adat dia lah. Jadi dia kena tunggu sampai 7 hari sebab adat dia 7 hari sebelum ni. Okey, boleh faham? Di sini kunci daripada berlaku kesilapan. Boleh faham? Boleh faham? Okey, yang pertama sekali ada kabar tadi. Orang puang. Betul tak? Haid boleh berubah lagi. Betul tak? Okey, betul. Faham lagi? Haid boleh berubah. Sama ada perempuan kali pertama tak ada haid berubah sebab kali pertama ni perempuan mari tak? Faham lagi? Boleh berubah lagi. Ketika mari 2 hari berhenti darah. Boleh faham? Berhenti darah ni ada kemungkinan ada darah keluar semula. Ada kemungkinan ada darah keluar. Kaedah sama kita guna. Mana kemungkinan yang dia kuat? Sebabnya sebab sah. Okey, boleh faham? Orang takut keluar darah. Kita kata dah takut ke dah keluar darah. Boleh faham tak? Boleh faham? Wajib tak sembahyang? Wajib sembahyang. Boleh faham? Okey,
Okey, masalah ni kali pertama kalau berlaku begini tak ada khilaf ulama. Sama ada berlaku pada mubtada atau mubtada wajib dia kena sembahyang. Boleh faham tak? Boleh faham? Cuma kalau berlaku kali kedua, benda yang sama, sini baru berlaku khilaf. Ulang ni 2 hari berhenti. 2 hari bagi darah, 3 pak berhenti, 5 bagi mula. Okey, jadi tempoh ni mengikut pandangan pertama dikira okey. Lagi. Ulang lepas ini juga 2 hari berhenti. Okey, ulang kedua. Okey. Sekarang ni bila kali kedua berlaku benda yang sama, sini baru berlaku khilaf. Adakah tempoh berhenti wajib kena sembahyang ataupun dah wajib sembahyang? Boleh faham? Sebahagian ulama, Imam Nawawi sendiri dalam kitab Majmu', dia kata tak, mesti kena sembahyang. Imam Rafi'i kata tak perlu sembahyang. Apakah sandaran Imam Rafi'i? Imam Rafi'i kata oleh kerana bulan pertama baru ni kita hukum celah ni hik. Faham tak? Betul tak kita hukum hik? Betul tak? Maka bulan pertama telah menjadi tanda bahawasanya tempoh berhenti pada bulan kedua juga. Boleh faham tak? Faham tak? Jadi bulan pertama telah dijadikan panduan ukuran untuk bulan kedua. Tapi masalahnya berlaku tidak. Sini baru berlaku tidak. Kalau terjadi benda yang sama pada bulan yang kedua, barulah berlaku tidak. Ada pandangan yang mengatakan tak boleh sembahyang. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' saya kata tak sembahyang. Tapi Imam Rafi'i kata kena sembahyang. Alasan Imam Nawawi sama. Dah tak keluar dah. Tak keluar dah, tak ada baki. Akan datang kita tahu keluar bulan dah. Tapi dia faham. Imam Rafi'i dia melihat kepada mana? Bulan yang letakkan kita hukum sini hit kan? Tak ada. Tak ada hukum hit. Jadi ada dah ukuran untuk bulan ni. Tempoh berhenti juga kita hukum hit. Tapi boleh faham tak? Tiba-tiba seperti umpama tiba-tiba tunggu sampai hari yang ke-6 dah tubik juga dah. Dah tubik juga dah. Maka pada hari ke-6 wajib dia mandi, wajib dia sembahyang dan wajib dia kena qada balik dan tinggal. Kerana ternyata bulan ni tak sama bulan tak. Ada. Boleh faham tak? Boleh faham? Kalau kedua bulan, alhamdulillah selesai. Okey ya? Bulan kedua, hari ke-4, hari ke-5 2 bulan. Dia kata pandai aku. Kata dia, kasyah juga aku ni. Rasa seorang. Baik. Jadi mereka selesai masalah. Tak perlu dia lah. Sebab memang ada kuih sini. Katakanlah bulan kedua, dia tunggu-tunggu, dia terbit darah. Siapa kenal, dia terbit darah. Apabila habis dah, ada orang yang kenal. Sebab ada benar nari. Dia faham tak? Lebih daripada adab dan lepas masih lagi nak keluar darah, maka dia kena mandi, dia kena mandi, dia kena sembahyang. Lepas tu wajib dia kena qada balik tempoh ni. Wajib kena qada. Sebab dia wajib kena qada. Kerana dia kena tersebut pada tempoh suci. Tapi boleh faham? Allahu Rabbi. Faham Akan ada soalan? Ada kemusykilan? Kita lebih kurang dalam masa, ada lagi banyak lagi kita nak baca tak? Okey, hok banyak dah baca tu baca diri lah. Boleh Sebab waktu nota kaki hok yang anda tambah je. Baca diri. Siapa habis baca. Kalau boleh baca boleh sikit. Macam molek supaya benda tu dapat menjadi hujah ketika ada sebahagian daripada orang hok yang mewajibkan menanti. Okey, boleh faham? Sekurang-kurang kita ada sandaran, kita ada hujah. Okey, boleh faham Kita buka soalan sekejap. Kalau sekiranya ada soalan, kita lebih kurang dalam berapa minit lagi ada? Dalam 9 minit lagi. Ada soalan Orang puang. Alim belaka dah orang puang, tak ada soalan seorang speaker dia. Okey. Ni bukan soalan ni pengumuman.
Yalah. Ini kerja anak juga anak ambil asal lagi. Kereta Myvi warna kelabu pelik TAN 9906. Sila alihkan kenderaan anda kerana menghalang lalu lintas. Ulang suara. Kereta Myvi warna kelabu pelik TAN 9906. Sila alihkan kenderaan anda kerana menghalang lalu lintas. Orang nak masuk makan nang. Jadi makan nang memang penting ya. Jadi kena bagi ya. Saya pernah mengalami istihadah. Ana baca je, bukan saya tu merujuk perdana. Ana baca je. Ini panggil hikayah. Hikayah dia. Okey, kalau nak baca dia, kena kata dia. Okey, ana baca. Saya pernah mengalami istihadah. Bagaimana untuk saya tahu waktu haid saya pada hari yang berikut? Kerana saya mengalami haid yang panjang, iaitu selama 13 hingga 15 hari. 13 hingga 15 hari. Jadi 13, 14, 15. Jadi bermakna boleh berubah. Okey. Contohnya, waktu suci saya hari yang ke-13. Pada waktu itu saya didatangi istihadah. Bagaimana untuk saya tahu waktu haid saya? Soalan yang sama. Yang kedua, saya mengalami haid yang panjang. Sama juga. Dan mengalami masalah keraguan waktu suci. Pada hari ke-13, 14, 15, keputihan saya kekuningan. Dan waktu kebiasaan keputihan saya pernah terjadi warna kekuningan. Jadi saya perlu mandi wajib apabila cukup 15 atau tidak? Perempuan yang didatangi istihadah boleh solat jamak ke tidak? Sebenarnya soalan dia nampak pendek, tapi sebenarnya perlu kepada penjelasan yang cukup panjang. Yang pertama sekali, orang puang tu kena tahu bahawasanya apabila dia keluar darah dalam lingkungan 15 hari. Kalau orang puang tu keluar darah di dalam lingkungan 15 hari dan berhenti sebelum sampai hari yang ke-16, walaupun menyadahi adat dia biasanya 7 hari, tiba-tiba bulan ni 8 tubik lagi darah, 9 tubik lagi, 10 tubik lagi, maka 15 hari itu adalah haid dia, bukan melihat kepada adat sebelum daripada ni. Okey, boleh tak faham tak orang puang? Ulang sekali lagi. Ni biasa banyak berlaku kepada adat dia, maka hak yang lebih daripada adat dia terus dihukum istihadah sedangkan masih dalam lingkungan 15 hari. Itu silap. Kalau orang puang ni contoh, biasa dia mari 6 hari, 30 tahun. Kita tak 30 tahun, bukan 3 tahun, 30 tahun 6 hari. Bulan ni pelik sikit, 7 hari mari lagi. Adakah hari yang ke-7 dikirakan darah istihadah? Tak. Kerana dia bukan dikirakan darah istihadah, kerana sebanyak-banyak haid 15 hari. Yang kedua, kita kena ingat hari haid perempuan boleh berubah. Okey, puan faham tak? Hari haid perempuan boleh berubah. Jadi orang puan nak tahu mana suci, kalau sekiranya warna darah tak ada, hitam tak ada, lepas tu merah tak ada, perang tak ada, kuning tak ada, koko tak ada. Biasanya orang puan ragu selagi benda. Ustaz, ni warna kuning darah ke warna kuning keputihan? Ni biasa ragu orang puang. Orang lelaki tak ada keputihan, orang lelaki ada kuduk je. Orang puang ada keputihan. Baik, ni kuning darah ke kuning keputihan? Faham tak dia? Okey, sekarang ni orang puang, mungkin kuning keputihan, mungkin kuning darah. Ada tak dua kemungkinan? Okey, dua kemungkinan. Kita kena pakai kaedah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Faham tak dia? Kemungkinan darah haid. Apabila kemungkinan darah haid, kemungkinan tidak darah haid, maka dihukumkan bukan darah haid. Boleh faham ke tak? Faham tak? Sebab kita tidak yakin. Kemungkinan darah haid, dia tidak dapat menghilangkan asal kewajipan sembahyang. Tetap perempuan tu wajib sembahyang. Melainkan kalau dia masih lagi yakin warna tersebut adalah warna darah. Dia kata orang puang ni keputihan dia warna kuning. Tapi pelik juga keputihan warna kuning. Sebab dia kalau keputihan warna kuning tak panggil keputihan, dia panggil kekuning-kuningan. Betul tak gitu? Dah keputihan nama, keputihan warna putih lah. Okey, boleh faham lah? Jadi itu satu benda yang memang rasa cukup pelik. Kalau orang puang kata keputihan ni warna kuning. Boleh faham lah? Lain kali jangan tok makna panggil keputihan, kena panggil kekuning-kuningan. Okey, boleh faham? Okey, selesai masalah. Kalau tak faham lagi, ada lagi kemusykilan, aju lagi soalan.
Oh, ni hak baru ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa mengandungkan anak pertama dahulu, pada masa 8 minggu saya pernah keguguran. Tapi bila saya pergi cek dekat doktor mengesahkan masih ada satu janin yang masih hidup dalam rahim saya. Doktor kata kemungkinan saya mengandung anak kembar. Alhamdulillah. Satu janin gugur dan satu lagi masih bertahan. Soalan saya, apakah jenis darah yang keluar semasa keguguran itu? Darah tersebut keluar selama 52 hari. Ada ustaz kata darah tersebut darah nifas, ada ustaz kata darah fasad. Sebab syarat nifas apabila kosongnya rahim, tolong ustaz jelaskan. Okey. Sekarang ni katakanlah. Okey, kita tengok. Kalau ustaz tu kata darah tersebut darah nifas. Okey, katakanlah ustaz tersebut kata darah nifas. Kita kena tengok definisi darah nifas tepat ke tak? Okey, benda definisi darah nifas, ad-damu al-khariju ba'da faraghir rahimi minal hamli. Darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada mana? Kehamilan. Sekarang ni rahim dia kosong daripada kehamilan? Tak. Okey, betul tak darah nifas? Tak betul. Okey, boleh faham? Faham definisi darah nifas, boleh kita letak di faham atau tidak? Okey, boleh? Ba'da faraghir rahimi minal hamli. Dan kalau bukan darah nifas, darah benda. Okey, mazhab Syafi'i, perempuan yang keguguran satu janin, tinggal lagi satu janin, dipanggil benda. Ngandung ke tak? Ngandung ke tak? Okey, perempuan ngandung. Perempuan ngandung dalam mazhab Imam Syafi'i bahawasanya wal asahu anna damal hamili haidun. Pandangan yang lebih sahih, mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan mengandung dihukumkan darah haid. Maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid kalau sekiranya cukup syarat. Cukup syarat yang pertama, cukup sehari semalam. Yang keduanya tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Dan sekarang ni 52 hari. Okey, 52 hari, nama dia mustahadah. Okey, boleh faham? Maksud dia mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah. Okey, perempuan yang keluar darah istihadah lagu mana? Nanti kita akan bincang pada benda ni. Hak yang kata 7 kategori lagi. Kita akan bincang. Oh, jelas tak? Jelas ha? Okey, wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Pukul 12.30 dah kita kena berhenti ya. Dia kena tepat masa lah. Walaupun pada tadi anda tak tepat masa. Rehat tu kena tepat sebab kita nak guna tenaga pula lepas ni ya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kita lepas zuhur kita soal jawab.